welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so pagi ni kita nak buat technical analysis untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita nak tengok apakah trend yang kita boleh jangka pada minggu ini. Dan juga kita nak tengok coin Luna yang mana sekarang ni memang tengah zoom naik sejak bulan lepas. Dan juga Cardano. Cardano ramai dah compare dia macam stable coin, tak naik-naik, ramai yang frust. So kita nak tengok dekat chart ni macam mana dia punya pergerakan dia dan apa yang kita boleh expect daripada Cardano. Dan saya nak bagi sedikit update tentang Huobi Prime List sebab dia ada syarat baru sekarang ni. Okay, so kita mula-mula kita nak tengok dulu apa syarat baru Huobi Prime List dan apa token baru yang Huobi bakal listkan dalam Prime List. Okay tuan-tuan puan-puan, Huobi Prime List tulis ERTA. So ERTA ni akan listed on January 4, which is esok lah. So esok macam biasa pukul 6 dia akan start buat jualan dia. So siapa yang register via Q, yang 2,880 orang yang bertuah saja akan dapat. Tapi yang ada HT Holdings ni, dan dia confirm dapat lah. Cuma nilai dia tu kita tak pasti akan dapat berapa. Okay, so harga dia 0.018. Dan make sure tuan-tuan puan-puan yang register via Q ni ada 50 USDT. Benda ni standard, sama je macam sebelum-sebelum ni. Tetapi syarat baru yang saya nak bagi tahu adalah dia require tuan-tuan untuk ada minimum daily average spot trading volume of 200 USDT. Maksudnya setiap hari kena ada purata 200 USDT traded dekat spot market. Okay, so maksudnya setiap hari tuan-tuan puan-puan kena top up 200 USDT lah. Okay, dari date keluar iklan ni sampailah pada 4 Januari. Maksudnya dari 29 Disember sampai 4 Januari tuan-tuan puan-puan kena make sure ada 200 USDT trading volume lah. Okay, so ada yang mungkin sekarang baru tahu, alamak macam mana. So kalau nak bagi paling simple, tuan-tuan puan-puan just trade untuk 1,200. Kenapa saya kata 1,200? Sebab selalunya dari dia keluar iklan ni sampailah hari listed pada 4 Januari. So 29 sampai 4 Januari, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Okay, so saya tak pasti 6 ke 7 hari. Tapi apa yang saya difahamkan, kalau one time tuan-tuan puan-puan letak 1,200, dia akan bahagi dengan hari dia, which is 6 hari. Okay, so 1,200 bahagi 6, dia akan dapat purata 200 USDT. Okay, yang saya difahamkan 6 hari lah. Okay, so one time kalau tuan-tuan puan-puan beli dekat spot market tu sebanyak 1,200, then dia akan average outkan dan akan dapat dalam 200 USDT. Okay, so itu adalah salah satu cara. Kalau memang last minute tahu dan sebagainya, dan tuan-tuan puan-puan boleh beli terus mana-mana token dengan nilai 1,200, dan sistem tu akan average outkan lah. Okay, so itu syarat baru yang saya nak cerita, which is the spot trading volume. Mungkin sebab ramai yang masuk, so Huobi kali ni dia letak syarat yang lebih ketat. Okay, untuk HT Holding sama je lah macam sebelum-sebelum ni. Okay, cuma yang pegang 300 ke 1,000 dia kena ada at least 50 USDT. Dan kalau ada 1,000 hingga 3,000 kena ada at least 100 USDT. Okay, cuma lagi banyak HT Holding, lagi banyak token yang tuan-tuan puan-puan dapat lah. Contoh so dia memang random. Dia tak adalah akan fulfill untuk 50 USDT yang ada HT Holding. Mungkin tuan-tuan puan-puan akan dapat nilai dalam 20 USDT. Okay, yang via Q ni siapa yang terpilih confirm akan dapat for 50 USDT lah. Itu tak ada masalah. Cuma via HT ni, cara HT ni dia mungkin akan dapat rendah sedikit. So bayangkan yang 50 USDT ni
dia akan dapat dalam 20 USDT pada hari listed nanti. Okay, so yang ada 100 ni dia akan dapat 2 kali ganda. Dia akan dapat 2 kali ganda. Okay, so that's how it works. Lagi banyak HT holding, lagi banyak allocation yang tuan-tuan puan-puan akan dapat. Okay, so ini adalah sedikit syarat yang saya nak kongsikan berkenaan ERTA token nanti. Okay, so tuan-tuan puan-puan, selamat mencuba. Okay, so next kita nak pergi kepada topik kita, iaitu Bitcoin. Alright, so saya nak zoom out kan, ni on a daily chart so when you're in doubt, kita zoom out. So kalau kita nampak dekat sini, Bitcoin memang sejak dia start naik, sejak dia break 19,000 so kita boleh nampak dengan jelas ini adalah pattern falling wedge. Falling wedge maksudnya dia tengah naik, tapi once dia, kalau ikut chart ni, anytime dia boleh buat correction yang mendadak lah. Okay, so kalau kita tengok dari sudut chart ni, maksimum dia pergi dekat 80k, tapi ada yang kata dia boleh pergi 100k dan sebagainya. Okay, tetapi buat masa sekarang, apa yang saya nampak adalah trend dia adalah macam ni. Ini dekat chart dia kata maybe sampai dekat sini, kalau dia pergi 70k something, then dia boleh buat correction pun ada possibility. Okay, so ini consider on the longer term lah, on the longer term. Okay, so kita dapat lihat dengan jelas lah. Okay, so kalau last time dia buat correction, dia pergi sampai 30k, dan sekarang ni kita nampak kalau dia nak turun lagi, dia boleh pergi sampai 39 ataupun 40k. Kalau dia nak follow betul-betul macam ni, tuan-tuan puan-puan, ada possibility dia pergi sampai 40k dan dia naik balik lah. So kalau dia buat pergerakan ni, dan memang dia agak boring lah, sebab hari tu bulan April 64k, lepas tu 68k, dan kalau dia naik balik sikit, maybe baru boleh pergi 70k. Kalau dia ikut ni lah, hopefully dia tak ikut ni, dia boleh pergi lagi atas. Okay, so kita boleh nampak downside dia ataupun support level dia mungkin dekat sekitar 40k. Masih lagi kelihatan dekat chart ni, tuan-tuan puan-puan. Okay, dan Bitcoin, kalau saya buat line ni, ini adalah line yang orang panggil bump and reversal pattern. Ibaratnya dia line ni adalah resistance. So dia cuba break resistance ni, tak dapat, dia turun, and dia accumulate dekat sini, lepas tu dia akan buat kenaikan yang mendadak. Okay, so ini adalah reversal pattern. So kalau tengok dekat sini, tuan-tuan puan-puan boleh tengok, pada Mac 2020 ada berlaku ni. Ini yang waktu corona dump ni, coronavirus dump ni, dia turun, dia accumulate, lepas tu dia naik balik lah. Sama. So ini orang tengok dalam buku bump and reversal, bump and run reversal bottom ni, dia tengah turun, lepas tu bump ni maksudnya dia jatuh mendadak. So dia akan kumpul-kumpul, lepas tu dekat sini dia akan ada sedikit resistance, pop, naik dengan mendadak. Naik dengan mendadak. Ini yang dijangkakan akan berlaku dekat sini. Buat masa sekarang lah. Okay, so nampak tak yang merah ni, candlestick merah ni, mungkin kalau kita ikut bulat-bulat, macam yang dia bagi tahu dekat sini, supposedly bila dah dia mungkin patutnya berlaku dekat sini. Dia punya sebelum nak buat uphill ni, sebelum nak pergi uphill run ni, yang throwback to trend line ni, sepatutnya dia kena ada macam somewhere dekat sini lah. Tetapi kalau kita tengok line ni, dia seolah-olah masih di atas line ni. Dia masih di atas line. So pattern bump and run ni masih lagi, pada pandangan saya masih lagi valid lah, melainkan dia turun di bawah lagi. Dia turun, and then line ni masih menjadi resistant. Okay, buat masa sekarang nampak seolah-olah line ni adalah support level. So kita kena tunggu lagi lah whether dia akan jadi bump and run reversal pattern, ataupun tantah dia buat pattern yang lain pula. Kita tak boleh nak jangka. Namun apa take away dia yang kita perlu tengok sekarang adalah 46k ataupun 45.5k ni adalah support level yang sangat-sangat kuat. Okay, so lepas dia jatuh ni, dia cuba bertahan dekat 45k, dan sekarang dia seolah-olah nak naik balik lah. So
level yang tuan-tuan puan-puan kena alert sekarang ni adalah dekat 45.5k dan satu lagi adalah dekat 52k. 52k ni adalah resistance level yang sangat-sangat kuat buat masa sekarang. For a short term punya period, Bitcoin perlu break 52k dan dia kena jadikan 52k ni sebagai support level yang baru. Kenapa saya cakap macam tu? Sebelum ni 30k support level yang kuat. Lepas tu 40k ni adalah satu support level yang kuat walaupun dia tak bertahan lama. Macam ni lama dekat 30k ni, memang lama. Dari Mei sampai Julai. Almost Mei, Jun, Julai, 3 bulan. Yang ni sekejap je. September je dia dekat 40k, lepas tu dia naik balik. Dan sekarang dia dekat 45k. So hopefully 50k ni lepas dia break akan menjadi support level yang kuat. Di mana kalau Bitcoin naik balik ke 70k, kalau dia drop, hopefully dia drop sampai 50k dan tak pergi bawah daripada itulah. Itu memang orang panggil support level yang ideal. Okay. So ini kita kena tunggu dulu. Dia punya support level ni kena betul-betul confirmkan. Adakah dia ke atas ataupun ke bawah. Kalau dia drop bawah daripada 40k, then bearish sentiment akan menjadi dahsyat lah. Tuan-tuan puan-puan mula akan dengar lah Bitcoin nak pergi 20k, Bitcoin nak pergi 20k. Kalau dia break ni, buat masa sekarang nampak cantik. Kalau dia break 38k ke bawah lagi, then memang agak mendebarkan lah during this time. Banyak bearish sentiment akan datang. Selagi dia berada dalam pattern ni, selagi tu kita nampak Bitcoin seolah-olah bergerak sideways ataupun orang kata boring. Okay. So ini sedikit trend yang kita boleh tengok untuk Bitcoin. Seterusnya Ethereum. So kalau tengok dari saya punya video last saya kata Ethereum tengah bergerak towards downward channel. Okay, so memang nampak lah dia pergi dekat sini, lepas tu dia cuba naik. So memang pattern yang saya letak ni, saya waktu tu kata ini mungkin dia akan pergi kat sini dan dia naik atas balik, dan itulah yang sedang berlaku untuk Ethereum. Okay, so ini dia memang bergerak towards downward. Cuma kita nak tengok adakah ni boleh pergi upward ataupun dia pergi sampai 3 okay lah, sampai 4,000. Lepas tu dia gerak balik ke bawah. Boleh jadi juga. Okay. Dan satu lagi pattern yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan adalah Ethereum ni, kalau tengok this particular zone ni, ini zone segitiga ni. Zone segitiga ni dulu waktu yang dia dump bulan Mei ni, tahun lepas. Okay, so ini dia punya support semakin kuat, dan dia punya resistance dia semakin lemah. Then eventually Ethereum berjaya break naik ke atas. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, dia seolah-olah membentuk pattern yang sama. Nampak tak? So okay, so let's say ni macam ni kan. Ini dia. Membentuk pattern segitiga. So sekarang ni saya nampak ada seolah-olah ada dua pattern. Satu is kalau saya nak ambil a bit bearish sentiment, saya akan kata ini descending channel ni macam gerak ke bawah je. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga nampak Ethereum cuba nak break dia punya resistance dengan menguatkan support level dia. So support level dia okay, nampak steady lah dekat sini kan. Then ini dekat resistance ni seolah-olah dia cuba nak break. Ni 1, 2, 3 dan ni yang keempat. Ni nampak dah merah ni, struggle nak break. Struggle nak break. Tetapi boleh jadi once dia break, dia boleh naik atas dan mungkin dia boleh break 4,300. Boleh jadi tuan-tuan puan-puan. So kita nampak ada trend ni mirip ala-ala dekat sini lah. Lebih kurang lah yang ni dengan yang ni. Cuma ni lama sikit lah. Ni lama sikit. Okay. So ini memang bullish pattern. Ini yang hijau saya baru draw ni pun adalah bullish pattern. Yes, yang kuning ni bearish. Kuning ni adalah bearish pattern. Dia macam segitiga ni, yang mana dekat atas ni adalah resistance yang kuat. Dan eventually dia pun drop lah, sebab dia tak dapat nak break resistance dia. Dia pun jatuh. Tapi dekat sini resistance untuk ni dia punya level semakin rendah untuk memudahkan dia break resistance ni. So kalau dia break, most likely dia boleh naik atas lagi. Dan kita nak tengok adakah dia akan test 4,300
untuk dia break lagi. Kalau dia break 4,300 ni, next level adalah 4,008 lah. Almost, hopefully pergi 5k. Hopefully pergi 5k, sebab psikologi untuk Ethereum adalah untuk dia pergi ke 5k. But of course kita kena tengok juga dengan pergerakan semasa Bitcoin. Okay. Dan next saya nak cerita pasal altcoin. Altcoin yang buat ramai orang stres adalah Cardano. Okay. Sebab apa? Sebab Cardano nampaknya seolah-olah boleh pergi maybe $5 dan sebagainya, tetapi disebabkan kurangnya aktiviti developer di dalam blockchain Cardano, nampaknya Cardano a bit struggling. Sebab kita nampak banyak L1 blockchain, layer 1 blockchain yang meroket. Solana dah meroket, Avalanche, Phantom pun nak meroket, Luna dah meroket. Banyak L1 punya blockchain sedang meroket. Tapi Cardano dia dah pergi hampir tempat keempat, dah pecut Binance, tapi sekarang dia start to lose out. Sebab dalam dia kurang aktiviti developer. Itu adalah hakikat. Walaupun blockchain dah siap dan sebagainya, tapi kalau developer tak masuk lagi, then is a big problem lah. Okay. So for Cardano, kita boleh nampak dia pun seolah-olah nak buat bump and run reversal pattern. Okay. So dia dah break this part. So kita boleh tengok yang dia dah break dia punya resistance. The next is, adakah pattern bump and run reversal ni boleh berlaku? Kalau dia still accumulate dekat sini, dia tak pergi dekat $1.18 ni, then kemungkinan dia boleh naik balik lah. Tapi of course kena ada certain bullish news ataupun certain contoh dApp yang tiba-tiba meroket dalam Cardano punya ekosistem, then kemungkinan besar dia boleh start pump balik untuk Cardano. Tetapi pada trend yang sekarang ni memang nampak bit baru macam dia nak naik ke atas. Tapi kita kena tunggulah. So kalau saya draw fib level ni kan, inilah dia. Okay. So nampak 0.5 ni memang resistant lah untuk dia dulu. Dia turun bawah and then dia accumulate dekat sini. Dia cuba nak break 1.64 dekat level 0.382, gagal, turun. Next dia kena try break 1.4. Harga sekarang 1.367, dia kena break 1.47, 1.47 dan 1.643. Kalau dia pergi dekat sini dekat 0.618 dekat golden ratio ni, kalau dia break dekat sini, then kita boleh nampak ada kekuatan baliklah dekat Cardano. Okay, until then kita mungkin akan nampak satu pergerakan yang agak sideways untuk Cardano. Okay, now kita nak tengok dekat Luna. So Luna dah pump kau-kau sejak bulan lepas. Disember memang bulan Luna lah. Okay, dia setiap bulan ada je L1 yang akan naik. Sebelum Luna, Avalanche naik, lepas tu Luna pula naik kan. Sekarang ni banyak lah, Nia lah, semua tengah compete, Phantom lah kan, banyak yang tengah compete nak naik. So kita nak tengok Luna ni, sebab Luna tengah buat correction. Okay, so since dia naik, dia buat satu correction dekat sini. So ni kita boleh nampak sebagai satu support level dekat $52. Sebab sini pun ada juga $52 yang menjadi resistance. Resistance yang kuat dulu telah menjadi satu support level yang kuat, which is a good news untuk Luna. Then dia naik dan lepas tu dia ada sedikit resistance dekat harga $83. And then yang 75 ini adalah support $83 ni. Yang 75 ni adalah dia punya resistance. Dua kali dulu dia cuba break dan akhirnya dia dapat break lah. Okay, so apa yang kita boleh tengok dekat sini adalah Luna $99. Dia hari tu pergi $100, lepas tu dia turun. So maksudnya dari psikologi level, $100 Luna adalah resistance yang kuat. $100 Luna adalah resistance yang kuat. Tak bermaksud dia tak boleh break. Mungkin dia perlukan lebih banyak masa dan momentum dan juga naratif yang kuat untuk dia break 100 USDT. Okay, tapi pada waktu yang sama kita boleh nampaklah apa pergerakan dia. So bila kita draw ni, ini adalah resistance yang saya buat. Okay, so next resistance dia perlu break 90 USDT. Okay, dia kena break, ataupun dia mungkin pergi 90, then dia akan drop balik. Apa pun
support level adalah 75. Okay, so hopefully dia tak break 75 lah. Maksudnya something macam ni, dia pergi bawah lepas tu dia naik. Boleh jadi dia pergi 75, let's say ekosistem kat dalam tu berkembang, naratif pun, news pun banyak positif dan sebagainya, and let's say Bitcoin pun naik dan sebagainya, then Luna dia boleh naik atas balik untuk dia break pattern ni, untuk dia break pattern ni. Okay, so far saya nampak Luna masih ada dia punya kekuatan. Okay, so kalau saya draw fib level ni, so dari sini ni yang $100 hari tu dan sampai sini. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, so Luna dia dah drop. Okay, so Luna dari harga 100 sampai 80 ni $80, kita boleh nampak dia cuba nak break 0.5 ni. Okey, lepas dia jatuh dekat sini, dia pergi sampai 0.5, dia tak berjaya, and then dia tengah buat dia jatuh balik lah. Okey, yang kita nak tengok sekarang ni in a short term, mungkin dalam minggu ni mampukah Luna break 0.618, which is 95 $95. Kalau dia break 0.618, then kemungkinan besar Luna boleh pergi a new all time high dia. Dia boleh pergi new all time high dia, mungkin dia boleh break resistance 100 dia. Okey, ataupun mungkin kalau 100 tu terlampau kuat, then dia boleh drop balik lah. Okey, so apa pun level yang tuan-tuan puan-puan kena tengok kalau ada yang beli Luna adalah 95 USD. Okey, dan level support level, kalau dia tak dapat pergi 0.618, dia akan turun. Dia kemungkinan besar akan turun dekat hijau ni, 75 USDT. So bagi saya, kalau dia pergi 75, then it's a good buying opportunity lah, nak beli kan. Dan kalau dia selalu maintain dekat sini, then kita boleh tengok satu triangle, satu triangle, descending triangle, which is a bullish pattern. And once dia dah break, dia boleh pergi harga yang lebih dahsyat lah, ataupun pergerakan momentum yang lebih tinggi. Okay, so ini yang saya nampak dekat Luna. Overall saya nampak it's just a minor correction. Mungkin ada room untuk dia pecut lagi, sebab saya nampak tahun ni seolah-olah tahun Luna. Sebab apa? Sebab Luna dia buat stable coin boleh ikut negara. Malaysia je saya tak nampak lagi dia buat stable coin, tapi Thailand certain stable coin ikut negara dia dah buat. So dia ada satu unique use case yang Luna ada dari sudut dia punya stable coin. So mungkin nampak lebih atraktif untuk pelabur-pelabur daripada Asia lah. Okay, so ini yang saya nampak untuk Luna. So kalau dia main naratif ni kau tahun ni, then harga dia boleh naik lagi. Itulah sedikit sebanyak perkongsian technical analysis untuk hari ini. Okay, so kita dah tengok dua altcoin ni. Satu altcoin macam Cardano ni yang dah lama kita tunggu, tapi masih belum buat kenaikan yang mendadak seperti yang dijangkakan. Dan altcoin L1 yang baru tengah naik, banyak yang baru dah naik dah. So Luna adalah the latest one. So kita dah tengok. And juga Ethereum dan juga Bitcoin. Okay, so tuan-tuan puan-puan, apa pandangan tuan-tuan puan-puan? Boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Okay, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.